Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita nak ceritakan satu perkongsian yang di-sharekan oleh nama samaran yang kita bagi adalah Liza. Jadi dia sharekan kisah percutian dia dengan keluarga di Desaru, Johor. Pernah dengar kan ada beberapa tempat dekat Desaru tu boleh kata haunted gila. Jadi dah sedia? Jom kita mula. So cerita ni dah lama dah berlaku. Katanya masa tu dia dengan suami dia suka sangat jalan-jalan. Yelah time tu anak-anaknya tak ramai lagi. Baru je 2 orang. Pula tu dia orang berdua ni ada join group kereta. So suka sangatlah main konvoi-konvoi dulu kan. So pada masa tu dia orang pergi bercuti. Katanya konvoi kereta dekat Desaru sana selama 3 hari 2 malam. Jadi nak dipendekkan cerita, sampai je dekat Desaru tu hari dah petang dah. Sebenarnya sebelum sampai resort tu, Liza tadi dah terbayang dah resort tu cantik, selesa. Dia kan nak bercuti kan, mestilah nakkan penginapan yang elok. Jadi masa tu dia siap bayangkan lagi, biliknya macam gini, cantik macam gini, ada kelas. Yelah dia tanya suaminya pun, suami dia tak tahu. So katanya pada masa tu dia cuma bayangkan sendiri je lah. Jadi masa dia duduk tercari-cari resort tu, dia adalah lalu dekat resort yang lain juga. Jadi dia pun duk perhatikan resort-resort yang lain lah. So masa dia lalu je resort yang pertama, wah cantiknya resort ni, yang ini kot, macam tu kan. Tapi dia orang semua yang konvoi ni tak berhenti situ. Lepas pula, maknanya bukan resort yang tu lah. Dah terus jalan lagi, jumpa pula resort yang kedua. Cantik resort ni, ingatkan resort yang tu kan. Tapi pasukan konvoi tadi teruskan perjalanan. Katanya fresh jugalah dia, sebab resort yang cantik macam itu pun bukan resort yang diorang nak tepati lah. So jalan lagi, katanya makin dalam makin hutan pula kawasan situ. Makin ke dalam makin tebal pula hutannya. So masa tu dia macam mengomel sendirilah kan, manalah kawan-kawan diorang ni nak bermalam kan, resort yang manalah yang diorang ni pilih. Jadi tak lama lepas tu sampai juga resort yang diorang ni semua pilih. Bila dah sampai je dekat resort tu, Liza ni rasa macam tak percaya tau. Sebab dia tengok kawasan resort tu macam tak ada orang tinggal. Yelah resortnya nampak macam suram. Lepas tu masuk kawasan parking pun dah rasa lain macam dah. Jadi Liza tadi tanyalah suami dia, awak betul ke ni? Biar betul kita nak malam kat sini. Suami dia cuma jawab, ya betul lah ni. Habis dia orang masuk sini, betul lah kot. Liza ni macam tak percaya tau. Dia cakap, seram kot tengok tempat ni. Tengok tu bangunan tu, teruk betul rupanya. Macam tak pernah ada orang duduk je. Dah lah daun-daun pokok tu bersepah, bertimbun je atas jalan. Tak ada orang kemas ke? Biar betul kita nak bermalam kat sini. Suami dia cuma jawab, lah dah nama pun nak duduk hotel murah kan, diorang carilah hotel bajet. Ini lah yang dapat. Jadi katanya Liza, kalau nak pergi bercuti, benda pertama yang dia akan ambil pot adalah tempat tinggal. Ya, bila bangunan tu nampak macam buruk sangat, katanya serius lah, dia memang tak selesa sangat. Takut pun ya juga. Tapi dah tak ada pilihan lah kan, sebab dah bayar dah pun. Jadi diorang semua pun bermalam dekat sini. Diorang parking kereta, dah tu diorang angkut beg, pergi dekat kaunter sana, lepas tu check in, ambil kunci, dah tu masuk bilik. Bila dah masuk bilik tadi, sekali lagi tahu, dia rasa macam serius lah, tak puas hati gila. Sebab bila buka je pintu tu, dia boleh bau wap bilik tu terjah masuk ke dalam hidung dia tau. Baunya hapak sangat. Jadi masa tu sebelum dia masuk, dia pergi salam dulu. Tapi dia perasan yang bilik ni macam dah lama sangat orang tak duduk tau. Katanya itu yang dia tak suka tu. Jadi pada masa tu dia pergi tengok keadaan sekeliling bilik, cek keadaan sekeliling kan. Dah tu dia masuk toilet, dan keadaan toiletnya pun tak elok juga. Katanya ada bekas leaking dekat bahagian ceiling. Lantainya pula kotor, tak payah cakap lah. Masa tu Liza terfikir juga, aduh lah macam mana lah dia orang ni pilih resort kan. Tapi itulah nak buat macam mana. Dah sampai situ pun, bilik pun dah bayar, settle semua kan. Jadi pada malam tu diorang bersiap-siap untuk makan malam. Dan katanya ada event lah malam tu. Diorang buat satu event yang temanya Agogo. Bila sebut je Agogo, saya tak pasti sangat macam mana tema Agogo tu. Tapi apa yang ada dalam kepala saya ni adalah kepala petak
warna hijau. Tiba-tiba adudu pula. Jauh tu. Liza ni cakap pada masa tu suami dia bawa banyak sangat rambut palsu tau. Sebab dia orang pinjam daripada akak ipar dia. Yelah, katanya akak ipar dia ni adalah mak andam. So memang tak heran lah kan ada banyak rambut palsu. Jadi pada masa tu dia orang pergi makan malam dekat bawah sana. Pergi dekat event tu kan. Katanya dia orang makan malam dengan hati yang penuh gembira. Walaupun rasalah penatnya tu, tapi happy lah sebab boleh makan-makan. Lepas tu bersama dengan kawan-kawan dia kan, geng-geng kereta lagi. Dan sebenarnya pada masa tu dia tengah mengandung dalam 2 ke 3 bulan macam itu. Jadi lepas dah makan malam tadi dan lepas dia orang ni dah lepak-lepak, borak-borak semua kan, Liza tadi pun ajaklah suami dia untuk naik ke bilik. Yelah sebab pada masa tu dah lewat dah. Lagipun anak dia orang sibuk je ajak masuk bilik nak tidur kan. Jadi dia orang pun minta diri dulu balik ke bilik. Bila dah sampai ke bilik, suami dia cakap dia nak turun balik sebab kawan-kawan dia ada lagi ke bawah katanya. Jadi pada masa tu dia dah ada 2 orang anak kan. Yang seorangnya lelaki, si abang, yang adiknya pula perempuan. Jadi sebab suami dia nak turun balik tadi, dia bawa lah yang si abangnya ni, namanya Nakyude. Bawa si abangnya ni turun ke bawah sana, kononnya macam nak temankan ayah dia macam tu lah. Jadi Liza ni duduk kat dalam bilik tu hanya bertemankan dengan anak dia yang perempuan. So masa duduk kat dalam bilik tu, dia bersiap-siap lah kan, pergi cuci muka, siap-siap semua, dah pergi cuci muka, siap-siap semua, dah ready nak rehat ni, nak tidur. Dan dia nampak lah yang anak dia perempuan tu pun dah ngantuk dah. So dia orang berdua pun tidur. Tak lama lepas tu dia tersedar sebab dia terdengar ada bunyi panggilan masuk. Rupanya suami dia yang telefon, kata buka pintu bilik macam tu kan. Jadi dia pun tengoklah jam dekat telefon dia tu, dah pukul 12 lebih dah. Dia pun pergi ke arah pintu, buka pintu tu dan sambung tidur balik. Masa dia tengah sedap tidur, nyenyak je tidur kan, time tu jugalah ada berlaku sesuatu yang tak dijangka. Pada masa tu dia tidur posisi kiri tau, mengiring sebelah kiri macam tu kan. Dan posisinya tu menghadap dinding. Cuma tak adalah betul-betul rapat dengan dinding, adalah sikit jarak daripada dinding ke katil tu. Keadaan tidurnya pula, tangan kiri dia ada dekat bawah kepala dia, macam jadikan bantal macam itu kan. Dan tangan kanannya pula terjuntai dekat tepi katil. So masa dia tengah tidur nyenyak je tu, tiba-tiba je dia rasa macam tangan dia ni ada orang main tau. Ada orang cuik-cuik tangan dia macam tu. Banyak kali jugalah sampaikan dia betul-betul tersedar. Cuma masa tu dia fikir, oh mungkin Nakyudin tak, anak dia yang sulung tadi kan, yang lelaki tu, mungkin anak dia yang lelaki tu kejutkan dia, suruh bangun sebab nak minta temankan pergi toilet, nak buang air kecil ke apa kan. Dalam masa yang sama pun telinga dia ni masih lagi dengar tau yang suami dia tengah syok berdekur dekat tepi tu. Dah tu dia rasa lagi tangan dia dicuik-cuik macam tu kan. Dia pun gagahkan mata. Dah tu dia rasa lagi tangan dia dicuik-cuik macam tu kan. Dia pun gagahkan diri, buka mata dia, dan masa itulah dia nampak satu penampakan yang sangat menyeramkan. Mulut dia ni cuma mampu cakap ya Allah. Masa tu mulut dia ni hanya mampu ucap ya Allah macam tu. Dan dia cepat-cepat tutup mata dia balik. Lepas tu beristighfar. Dia rasa macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Dah tu dia tutup mata rapat-rapat. Memang dia dah tak nak tengok lagi apa yang dia tengok tadi. Dan sekarang ni dia cuma duduk merengkuk je sebab dia ketakutan sangat. Dalam hati dia ni dia berdoa tau, ya Allah, kau lindungilah aku, suami aku, anak-anak aku, jauhkanlah daripada gangguan iblis dan juga jin. Sebenarnya masa dia buka mata tu, dia nampak tepat dekat sebelah dia ni, dia nampak ada satu lembaga yang kainnya lusuh dan rambutnya tu menggerbang. Jadi bila Liza tadi buka je mata, lembaga tadi terus mengilai tau. Mengilai dengan suara yang sangat nyaring. Liza nak cakap seseolah macam benda tu gelakkan dia tau. Yelah masa dia buka mata je, terus nampak benda tu. Dia dah mamai lagi kan. Dia terus nampak penampakan tu. Dan lembaga tu bergerak daripada tepi katil dia ni, berjalan sampailah hujung kaki. Jadi masa tu dia memang dah tak ingat apa dah. Dia menggigil ketakutan. Lepas tu dia baca dalam hati pun agak lintang pukang jugalah. Jadi masa tu dia dah tak bergerak. Dia kaku je dekat situ kan. Jadi pada masa tu dia dah tak bergerak. Dia kaku je dekat situ dalam keadaan merengkuk tadi. Sampailah dia yakin yang bunyi mengilai tadi dah hilang. Jadi bila dah tak dengar bunyi tu, dia buka mata pelan, pandang sekeliling. Dah
yakin dah tak ada benda tu, masa itulah baru dia duduk dan perhatikan anak-anak dan juga suami dia yang pada masa tu lena je tidur tau. Jadi Liza cakap sepanjang malam tu dia cuma baring menghadap anak dara dia, dan sepanjang malam jugalah dia tidur peluk, dan sepanjang malam jugalah dia tidur peluk anaknya. Jadi Liza cakap keadaan bilik pada masa tu memang agak kelam jugalah, agak nampak sama-sama je, nampak tak nampak kan, sebab dia hanya buka satu lampu je yang lampu dekat dengan toilet. Jadi dia nampak ada susuk tubuhnya tu, cuma dia tak nampak secara jelas lah. Yang pasti dia nampak ada kain yang agak lusuh dan juga rambut yang menggerbang. Bangun pagi esoknya tu, dia turun breakfast. Lepas tu suami dia tanya lah kan, macam mana tidur malam tadi? Okey tak? Lepas tu si Liza ni dia cuma jawab, tak selesa, ada yang tak kena. Jadi malam kedua tu dia sempatlah baca Yasin dulu, dan Alhamdulillah tak ada gangguan yang berlaku pada the end. Okeylah, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.